Baik, kita 11.35. Okay, untuk fizik, anda akan guna dua buah buku. Nota dan latihan yang cikgu sudah beri adalah dalam sebuah buku. Satu lagi buku khas untuk eksperimen. Jangan campur adukkan. Kena asingkan. Kalau diminta buku eksperimen, anda mesti hantar buku eksperimen sahaja. Yang dalamnya memang eksperimen. Untuk masa sekarang, kita cuma akan guna nota dan latihan dalam satu buku. Ini adalah nota yang cikgu minta anda salin. Okay. Yang pertama, kuantiti fizik. Okay, apa itu kuantiti fizik? Cuba seorang sebut apa itu kuantiti fizik. Kuantiti yang boleh diukur. Okey, kuantiti yang boleh diukur. Lagi? Orang lain? Mengandungi magnitud dan unit. Okey, boleh diukur ni. Anda tahu boleh ukur. Boleh ukur, tak ada masalah. Kita tahu apa maksud boleh diukur. Unit pun tidak ada masalah. Anda tahu apa maksud unit. Apa maksud magnitude ni? Magnitude ini bermaksud nilai. Okay, nilai Anda tulis dalam nota, dia bermaksud nilai ataupun nombor. Toh 3 kilogram. Ada nombor kan? Nombor ini kita sebut magnitude. Okay, tapi kita selalu guna istilah nombor lah. Ini magnitude, nilai ni. Nombor ini kita panggil magnitude. Jadi magnitude ini benda yang anda memang pernah guna. Cuma istilah itu anda tidak biasa. Jadi magnitude ialah nilai atau nombor. Unit adalah yang di belakang ini, kg. Okay, sekarang pastikan anda sudah faham magnitude itu nilai atau nombor. Kuantiti, asas dan terbitan. Okay. Kalau dia asas, ini paling basic lah, basic. Ini namanya asas. Okay. Yang tidak boleh ditakrifkan. Siapa ada highlighter, boleh highlight. Dalam sebutan-sebutan kuantiti fizik yang lain. Ini paling asas. Dia tidak boleh ditakrifkan lagi. Jadi contoh, panjang. L ini, apa maksud L? Dia memang Long. English ni. Length. Long. Long. Length. Okay. M itu dalam kurungan, yang dalam kurungan ini adalah unit. Bolehlah conteng macam cikgu conteng, sebab itu cikgu minta anda sedia buku. Yang dalam kurungan ini kita panggil unit. Okay, dalam kurungan yang dekat dua ini adalah label. Kena bezakan untuk anda buat latihan lepas ini. Okay, dalam kurungan unit, yang bukan dalam kurungan label. Okay, jisim M. M ini apa? Mass. Okay. Dalam kilogram. Kalau masa T, agak-agak T itu apa maksud dia? Time. Ya, time. Suhu, ada T ni? Temperature. Ya, temperature. Temperature. I ni apa? I ni mungkin agak jarang. Induced current. Okay. Induced current lah. Okay, induced current. Okay, keamatan cahaya. CD. Ni unit dia ni CD, bukan CD yang pasang lagu tu. Apa macam mana nak sebut unit ni? Kalau A. Okey, kalau M meter. Kalau kg, kilogram. Kalau masa, saat. Suhu ini, K ni apa? Kelvin. Kelvin. Kalau arus IA itu apa? Unit dia? Ampere. Ya, ampere. Ini CD ni, macam mana pula CD ni? Macam mana nak sebut tu? Candela. Adalah bunyi dia kandela kah, candela kah. Tu CD tu maksudnya kandela, bermaksud keamatan cahaya. Ini anda akan nampak nanti di topik paling hujung lah. Sekarang ni kita pergi kuantiti terbitan. Kuantiti terbitan ini dia wujud disebabkan oleh gabungan kuantiti asas. Macam mana dia boleh bergabung? Sama ada anda darab, anda bahagi ataupun anda lakukan kedua-duanya. Lepas ni kita buat latihan terus. Okay, contoh dengan unit. Kalau luas, meter, persegi, isi padu, meter, padu.
Dan bawah lagi ni. Kita akan pergi lepas ni. Okay, sekarang kita pergi latihan lah. Ada yang dapat buat sampai D. Okey lah dapat buat sampai D sebab cikgu belum ajar. Okay, kita mula dengan isi padu. Jalan kerja ini bermaksud anda tengok label yang bukan dalam kurungan itu. Kalau panjang, kita tengok panjang. Lepas koma panjang itu huruf apa? L. L. Jadi kita akan darab panjang ini 3 kali. L, darab L, darab L. Jadi berapa? L kuasa 3. Ya, L kuasa 3. Ini untuk yang label lah. Label yang cikgu cakap tadi. Kalau unit, mesti tengok kurungan. Jadi unit untuk yang kita buat tadi jalan kerja adalah meter. L ini M. Meter. Padu. Ya, meter padu. Okey, kita pergi seterusnya untuk hal laju. Hal laju. Okey, panjang per masa. Okey, panjang ini apa unit panjang tadi? Apa label panjang tadi cikgu ajar? Okey, good. L. L. Okey, masa apa untuk masa tadi? T. Tengok masa. T. T kan? Okey, T. Okey, dari sini nanti LT ini kita akan buat unit dia. Apa unit untuk L tu tadi? M. M. Unit untuk T? S. S. Macam tu cara nak guna dia. Tapi kita akan selalu tulis dalam satu macam mana? Dia tak akan ada pecahan. Jadi anda ada belajar indeks M. Yang bawah ni kita akan letak sebagai S negatif 1. Cikgu bulatkan lah yang bawah ni. Kita letak meter per saat macam tu. Boleh? Boleh. Okey. Okey. Kita pergi ke D. Okey, untuk D perubahan hal laju. Okey, perubahan hal laju per masa. Okey, perubahan hal laju. Kita tengok hal laju tadi. Hal laju ni tadi adalah perubahan hal laju. Kita dapat L per T. Maka cikgu letak terus sini ya. L per T. Cikgu ulang balik. Perubahan hal laju. Kita tengok hal laju kita dapat tadi. L per T. Kemudian dia ada per. Okay, ini per dia. Ini per per masa. Maksudnya cikgu akan per dengan berapa ni nanti? Per dengan huruf apa? T. Okay. Okay. L. Dia akan jadi LT kuasa 2. Ini bagi matematik cikgu conteng dekat atas sikit. LT bila kita bahagi dengan 1 per D. Kita bahagi dengan T. Cikgu padam dulu. Ni part matematik dia, part fizik dia cuma tadi tu, label-label dia tu. Kita bahagi dengan T, anda mesti tukar darab. Bila tukar darab, darablah dengan ini per 1 per T. Sebab itu dia akan jadi L T kuasa 2. Okey. Anda nak conteng, anda boleh conteng ikut sebelah ni tadi. Macam mana tiba-tiba dia boleh jadi L per T kuasa 2. Okey, sekarang tukar. L ini pergi unitnya length. Unit apa length ni? Panjang ni. M. M. Lepas tu bawahnya kita nak letak S. 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 S saja kan ada S2. S2. Bila di bawah dia ada kuasa, anda kena bawa sekali lah kuasa dia. Ni meter per saat. Jadi kita akan jadikan dia tanpa pecahan. Meter S negatif 2. Okey. Ya, kita teruskan lagi. Sikit lagi. Okey, sekarang kita nak tengok daya. Daya jisim darab dengan pecutan. Kita tengok jisim. Okey, apa label untuk jisim? M. M. Jadi M darab pecutan. Pecutan kita ambil pecutan
yang kita dapat tadi. Cikgu bulatkan dengan warna pink, purple ni. Pecutan ini. Ini pecutan, cikgu tik. Yang ni kita ambil terus. Cikgu terus ganti dalam ni. L. Dia saling berkait ni. Anda boleh buat A, B, C kira okey lah. Sebab yang bawah ni anda akan belajar dalam bab 2. Okay. Jadi kita akan dapat M L per T kuasa 2. Okay, sekarang tukar dalam bentuk unit. M itu akan jadi kg. kg. L itu akan jadi M. Okay, good. T kuasa 2 akan jadi S. S kuasa 2. Kita Kuasa akan 2. buat dia dalam bentuk tanpa pecahan. Kg M S negatif 2. Untuk daya ini dia ada nama khas. Nama khas dia adalah unit dia lah. Nama khas dia adalah Newton. Kadang-kadang mereka sebut Newton waktu exam. Unit dia sama. Sama ada anda guna Newton ataupun anda guna kg ms negatif 2 tu tadi. Okay. Sekarang kita pergi ke F. Tekanan. Saya nak hide dulu. Okay, tekanan daya perluas. Okay, daya. Kita tengok daya tadi. Kita akan guna yang sebelum ini. Supaya kamu tak pening. Okay, kita tengok daya. Okay, daya. Cikgu bulat daya. Kita ambil daya yang tadi ni. Yang warna biru. Cikgu bulat sekarang. M L T kuasa 2. Kita akan bahagi dengan per. Cikgu dia kan ini adalah per. Cikgu letak bahagilah sebab cikgu tak cukup ruang. Kita bagi dengan luas. Luas kita nak letak apa? Tengoklah balik luas ni. Ni luas. L darab. Kita ambil teruslah L square ni. L kuasa 2. Bagi L kuasa 2. Bila kita darab. Dia akan jadi M cikgu buat satu-satu lah. L T kuasa 2 anda darab dengan 1 L kuasa 2. Matematik ni. Kita darab dia. Ini akan jadi 1 L je tinggal. Akhir sekali kita dapat M. Ini satu yang ada bawah ni. Itu baru dia L. L T kuasa 2. Okey tu. Okey, sekarang kita nak unit dia. M apa unitnya? Apa unit untuk jisim? kg. Kg. Okey, setelah itu bawahnya L. Unitnya M. M. T yang ada kuasa 2 unitnya S kuasa 2. ya, S kuasa 2. Kita jadikan dia tanpa pecahan. Kita akan dapat kg. Apa berlaku dengan M bila cikgu bawa ni atas? M Negatif. ini ya M. Asal saja anda bawa dia naik ke atas, dia akan jadi negatif S negatif 2. Nama glamournya bukan nama glamour dia, nama khas dia adalah Pascal. Bukan KAL. Pascal. PA unitnya. PA. Okey, untuk kerja. Kerja adalah daya darab jarak. Okey, daya. Cikgu ambil daya tadi ni. Cikgu tik, cikgu ambil terus daya ni tadi. M L T kuasa 2 darab jarak. Jarak berapa jarak kita nak guna ni? Jarak itu dia macam panjang jugalah, length. Jadi kita akan letak huruf L. L. Okey, kita darabkan M. L ini ada berapa dekat atas ni? 1
2. 2. Jadi dia ada 2. T dia pun 2. Okay, sekarang kita wujudkan unitnya. M ini unitnya kg. kg, betul. L ini M. M, jangan lupa ada kuasa 2. S, cikgu dah sebut dah jawapan. S kuasa 2. Okey, kita jadikan dia tanpa pecahan. Kilogram, M2, S negatif 2, nama glamournya, nama khas Joule. Pernah belajar ni mendengar rendah, Joule. Okay. Kalau mereka sebut Joule, unitnya adalah kg, meter kuasa 2 yang ada S negatif 2. Okay, anda boleh screenshot dulu jawapan ni. Jadi bila cikgu semak buku anda nanti 4 April, pastikan dah disemak pemotolan semua ada, cikgu dah bincang. Kuantiti skalar dan vektor dia ada perbezaan dia. Skalar dia hanya mempunyai, hanya ada magnitude. Cikgu baru sebut maksud magnitude. Apa maksud magnitude, Moses? Nilai, cikgu. Ya, nilai ataupun nombor. Okay, nilai ataupun nombor. Itu maksudnya magnitude. Contoh jarak, laju, masa, jisim, tenaga. Okay. Jika kuantiti vektor, cuba sebutkan cikgu perbezaannya dengan kuantiti skala Nik Nur Alia. Sebutkan apa beza dia kuantiti skala dengan vektor ni. Kuantiti skala ada magnitude je. Manakala vektor ada kedua-dua iaitu magnitude dan arah. Contoh arah, beri cikgu contoh arah. Kanan, kiri, depan, belakang. Ya, betul tu. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, selagi dia tu arah. Utara, selatan, tu. Itu arah ha. Kamu buatlah catatan sendiri sini. Kanan, kiri, atas, bawah, belakang, utara, selatan, selagi dia ada arah. Contohnya, sesaran ni dia ada nombor dan dia ada arah. Nanti kita lihat lagi. Laju, berat, daya, pecutan. Sekarang kita akan aplikasi yang cikgu tunjuk tadi dalam jadual. Sama ada dia adalah kuantiti vektor ataupun dia adalah kuantiti skalar. Okey, contoh kita tengok bawah 5 Newton ini dia adalah yang dalam ni. Seada menggunakan 5 Newton. Jadi dia akan tulis 5 Newton. Dia akan sebut apa kuantiti fizik dia, daya, dan dia akan tik. Adakah dia kuantiti skalar atau vektor? Mesti salah satu saja. Jangan tik dua-dua. 5 meter ke kanan. Ya, Jarak. Fida. Jarak. Okey, Fida bagi tahu jarak. Sesaran. Ya, itu jawapan dia. Betul jawapan kamu tu. Sesaran. Cikgu tunggu yang ni lah. Dia bukan jarak, dia adalah sesaran. Kemudian anda tik apa untuk sesaran ni? Kuantiti vektor. Ya, kuantiti vektor. Kenapa kita tik kuantiti vektor? Sebab sesaran ini tadi kan ada magnitude dengan arah. Magnitude dia 5. Nombor kan? Arah dia ke kanan. Itu maksudnya kuantiti vektor. Okay. Okay, seterusnya cikgu nak pergi ke, cikgu pilih ayat dia. Dia mengambil masa 3 saat. Ada volunteer untuk 3 saat. Kuantiti fiziknya apa? Volunteer untuk 3 saat. Masa. Masa. Sekejap. Cikgu nak. Okey, masa. Betul masa. Siapa yang jawab ni tadi? Siapa yang Jawab. nama? Okey. Kuantiti mana yang anda akan tik? Kuantiti skala. Okey, kuantiti skala. Bagus. Kita pergi lagi cari ayat yang ada nombor-nombor ni. Mana lagi ayat yang ada nombor-nombor sini?
Kemudian Saadah letakkan kotak di atas penimbang di mana ia menunjukkan berat kotak 98.1 Newton. Jadi cikgu letak 98.1 Newton. Apa kuantiti fiziknya? Jisim. Daya. Jisim. Daya. Ada jawab jisim, ada jawab daya. Okey, cikgu akan letak, ya betul yang jawab cikgu berat. Ni tengok, kita tengok sini. Berat. Kita ambil dia, letak sini, okey? Tadi cikgu ambil daya sebab daya dia tulis daya dekat atas. Okey, jadi berat. Okey, sambung lagi 10 kg. Sekarang ni baru kita masuk 10 kg. 10 kg kita letak Jisim. 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 Good. Mana satu cikgu nak tik sekarang ni? Skala kan vektor? Skala. Ya, skala. Jisim ini dia cuma ada nilai saja. Dia tak ada berat. Dia tak ada berat, tak ada arah. Okey, akhir sekali dia menggerakkan kotak itu sejauh 2 meter. 2 meter 2 M. Cikgu letak sini. Kuantiti fizik dia apa untuk 2 meter ni? Dia gerakkan kotak itu sejauh 2 meter. Tengok balik. Ya? Jarak. Jarak. Okey, jarak kita tanda mana satu? Vektor. Skala. Okay, jadi dalam ujian ataupun SPM mereka selalu uji murid tentang sesaran dan jarak. Okay, sesaran dan jarak anda mesti bezakan. Kalau sesaran dia mesti ada nilai dan arah. Tengok 5 meter ke kanan itu sesaran. Kalau jarak dia bagi nilai saja ataupun dia beri magnitude saja. Itu maksud jarak. Cikgu, Ya, boleh tanya? yang 98.1 N tu kan cikgu, jawapan dia berat kan? Ya. Jadi dia kuantiti skala ataupun vektor? Ada nampak jadual dalam buku, ada salin kan? Ya, ada. Okay. Kenapa berat itu dia kuantiti vektor? Sebab berat dia dipengaruhi oleh daya graviti. Okay? Contohnya kalau berat, dia memang berat anda di bulan, berat anda di bumi. Kan anda kena darab 9.8. Okay? Dia ada tarikan graviti itu. Arah tarikan graviti itu yang ambil kira. Sebelum kita anda buat rumusan dulu. Siapa nak buat rumusan? Rumusan maksudnya apa yang anda tahu tentang kuantiti fizik? Kuantiti fizik dia boleh diukur. Ya, lagi? Dan mengandungi magnitude dan unit. Okey, itu rumusan pertama. Itu yang kamu kena tahu. Kuantiti fizik dia boleh diukur, dia ada magnitude dan unit. Apa yang anda sudah pelajari tentang kuantiti asas dengan kuantiti terbitan? Kuantiti asas merupakan kuantiti yang tidak boleh diiktiraf dalam sebutan kuantiti lain, manakala bagi kuantiti terbitan, kuantiti fizik terbentuk daripada gabungan kuantiti asas secara pendaraban, pembahagian atau kedua-duanya. Ya, bagus. Okay, itu rumusan yang anda kena fahamlah. Kalau kuantiti asas dia tidak boleh ditaklifkan. Okay, tapi kalau kuantiti terbitan dia terbentuk daripada gabungan kuantiti asas itu tadi. Sama ada anda nak darab dia, anda nak bagi ataupun lakukan dua operasi seperti latihan tadi. Okey, rumusan terakhir. Kuantiti skalar hanya mempunyai magnitude, manakala kuantiti vektor mempunyai kedua-dua magnitude dan arah. Ya, skala, magnitude, terus ingatlah vektor dia mesti magnitude dan arah. Jadi itu adalah 3 perkara yang anda patut kuasai hari ini beserta dengan latihan tadi. Okey, cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Masa selebihnya untuk anda buat pemotolan saja. Okey, thank you. Boleh left ya. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, thank you. Terima kasih cikgu. Sama-sama.